Jadi tahun ini kita akan mempelajari kitab Wahyu. 弟兄姊妹，今年我们将来查考启示录， Supaya kita mempunyai pengetahuan apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang ini. 使到我们能够知道在未来的日子即将发生的事。 Nah, 3 pasal pertama Wahyu itu berbicara tentang nasihat Tuhan kepada gereja-gereja, kepada 7 gereja. 启示录的前第3章呢，就是神对所有教会的劝勉。 Apa yang dialami oleh ke-7 gereja ini itu sering terjadi di gereja-gereja yang lain di segala zaman. 在这期间教会所发生的事呢，也常常发生在所有其他的教会。 Dari waktu ke waktu kita akan kembali ke 3 pasal pertama ini untuk belajar apa nasihat Tuhan kepada kita. 所以我们会在未来的时间呢，回到这三章起初的第3章。 Pasal 4 dan pasal 5 berisikan penglihatan ketika Rasul Yohanes diangkat ke surga. Apa yang dia lihat kemuliaan surgawi. 第4到第5章呢，就描述到使徒约翰所看到的启示，就是他被提到天上去的时候所目睹的事情。 Dan mulai pasal ke-6 adalah nubuat tentang penghakiman yang akan terjadi atas dunia berdosa ini. 从第6章开始，就是关于这个世界对这个世界审判的末世。 Jadi saya akan memulai dari pasal ke-6 ini. 所以我就从第6章开始， Masuk langsung kepada nubuat tentang penghakiman yang akan melanda dunia. 就是关于这个世界末日的审判。 Kita mungkin akan membutuhkan 1 sampai 2 tahun untuk menyelesaikan kitab Wahyu ini. 我们要来考察这整本的启示录呢，大概需要2年的时间。 Karena kita akan bicara pelan-pelan supaya Bapak Ibu mengerti apa yang dituliskan dalam Wahyu. 因为我们要慢慢去看，直到我们能够理解在这启示录书里面所写的预言。 Setiap bulan 3 minggu kita akan membicarakan kitab Wahyu. 所以在每一个月有3周，我们会使用来考察这启示录。 1 minggu kita akan isi dengan khotbah pastoral ya tentang hal-hal yang lain. 然后剩下的1周，我们就会用其他的讲题来写来说。 Ada variasi tema juga di dalam khotbah kita sepanjang tahun ini. 所以希望大家能够在今年的讲道上学习。 Bapak Ibu, kita juga akan memulai kuis ya untuk khotbah yang kita dengar setiap hari Minggu. 弟兄姐妹，我们也会开始就是问答。 Nah, tentu ini bukan kewajiban, tapi kita berharap banyak jemaat akan ikut serta dalam kuis khotbah ini. 就是关于我们所听得到的问答，大家不是一定要参加，可是我都鼓励大家来参加。 Kita bukan mau menguji kemampuan Bapak Ibu menghafal, bukan itu. 我们不是要来测验大家的记忆力，不是这个目的。 Tapi supaya kita bisa mengikuti khotbah dengan lebih baik, mengerti apa yang kita dengar. 可是为了就是让大家更能够去了解，能够专注，然后明白我们所听得到。 Kita boleh buka kitab juga untuk baca, menjawab kuis itu. 要来答这个问答呢，我们也可以开我们的圣经。 Setelah 3 bulan, kita akan rata-ratakan nilai kamu.
3个月之后呢，我们就会去为大家打分， Ya, 总 yang 评分， dapat nilai rata-rata 9 atau 10 kita kasih hadiah, penghiburan. 就是得到90以上，总评金90以上呢，就会有小小的奖品。 Oke, setelah khotbah kita akan kirim soalnya, link soalnya lewat grup gereja. Bapak tinggal klik dan jawab semua. True and false, benar atau salah, gampang sekali. 所以这个聚会完毕呢，我们就会寄那个问答的连接，然后请大家就是在那里只是对与错，就只要按就可以了。 Nah, jadi dengan sedikit kegiatan kuis ini, diharapkan pemahaman kita tentang khotbah itu, apa yang kita dengar, bisa meningkat. 所以希望接着这个问答呢，我们对我们所听到的理解会更加深刻。 Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksudkan oleh 8 ayat yang barusan kita baca tadi. 现在我们又来看，刚刚我们所读的那8节到底是关于什么？ Penghakiman di kitab Wahyu itu disampaikan dengan menggunakan bahasa simbolis. 所以在启示录的这个审判呢，是用象征性的方法来向我们表达。 Ada 3 simbol kan? 有3个象征， Yang pertama itu meterai, yang kedua sangkakala, yang ketiga cawan. 第一就是印，第二就是号，然后第3就是碗。 Ada Bapak Ibu harus ingat 3 hal ini. 所以大 Karena 家 seluruh Wahyu akan berbicara tentang 3 hal ini. 大家要 Meterai, sangkakala, dan cawan. 大家要记住这个3个象征，因为整本启示录都会讲到关于这个3个象征性的东西，就是印、号还有碗。 Dan kita berpikir, dari begitu banyak barang yang bisa digunakan sebagai simbol, kenapa menggunakan meterai, sangkakala, dan cawan? 所以我们也许就在想，既然有这么多东西能够把它成为象征性的东西，可是为什么就选了这3件，就是印、号还有碗？ Nah, jawabannya itu harus kita cari di dalam perjanjian lama. 所以答案我们就应该从旧约去查考。 Nah, pada zaman dahulu di perjanjian lama, dokumen yang penting itu harus dipakai segel dengan sebuah materai. 所以在古代呢，凡是极其重要的文件呢，无论是什么，都是用印封上的。 Materai itu bukan materai template kita sekarang ya, tapi yang di sebelah sini nih. Suatu hal dibuat dari lilin, ditempelkan gitu. 不是我们现代的印，而是用蜡烛所做成的印。 Jadi dokumen itu berisikan sesuatu ketetapan 所以 yang pada waktunya akan dilaksanakan. 所以这个文件呢，里面就是包含着一个结论，可是当它被揭开的时候，才是被执行的时候。 Jadi dipasang materai dulu karena belum mau dibuka, belum waktunya untuk dibuka. 为什么要盖上印呢？意思就是说，还没到时间把它揭开。 Ada 7 hal, 7 penghakiman yang akan terjadi pada akhir zaman. 在末世呢，有7个审判将会发生。 Tuhan Allah sudah tetapkan dari dahulu, 神已经在亘古就决定了， tapi belum waktunya untuk dilaksanakan. Makanya dikasih materai. 可是还没到时间去执行，所以呢就盖上了印。 Di Wahyu pasal 6, ketika meterai itu satu persatu dipecahkan, itu artinya waktu penghukuman sesuai dengan apa yang tertulis itu sudah dimulai. 在第6章呢，当这个印呢一一被揭开的时候，意思就是这审判的日子已经到了。 Di perjanjian lama, umat Tuhan, mereka menyiapkan sangkakala atau trompet. Ya, kalau ada bahaya atau ada suatu hal yang mau diumumkan. 在旧约呢，号被吹响，就是为了要宣告什么布告或者是
提醒关于危险。 Setelah 7 meterai, seri berikutnya itu adalah 7 sangkakala. 7个印之后呢，接下来就是7个号。 Karena akan diumumkan ya penghukuman seri kedua, makanya dipakai sangkakala. 因为在接下来就会向大家宣告7个审判，所以就用了号。 Di perjanjian lama, cawan, mangkok ya, cawan itu selalu melambangkan kemarahan Tuhan, penghukuman yang akan Tuhan tumpahkan kepada manusia. 在旧约呢，碗就象征着神的审判，神的争怒。 Seri ketiga di Kitab Wahyu itu adalah 7 cawan. 所以在启示录的这个第3个的审判，就是用碗来象征的。 Isinya adalah kemarahan Tuhan terhadap dunia berdosa ini. 这里面的含义就是神对人类的愤怒。 Ketika cawan itu ditumpahkan, itu artinya apa? Hukuman akan dilaksanakan. 所以当那碗倒出来，意思就是神的审判已经来临了。 Jadi di Kitab Wahyu di akhir zaman akan ada 3 seri penghakiman. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. 所以在启示录呢，将有3个审判，就是7个印、7个号，还有7个碗。 Urutannya seperti ini. 次序就是这样。 Materai 1 buka, materai 2 buka, 3 buka, 4 buka, 5 buka, 6 buka. Semua berisikan masing-masing hukuman. 所以第1到第7个印呢，一一揭开，里面都是关于审判。 Materai 7 waktu dibuka bukan berisi hukuman, tapi berisi 7 sangkakala. 第7个印打开的时候，不是关于审判，而是关于7个号。 Lalu 1 sangkakala ditiupkan, 2 ditiupkan, 3, 4, 5, 6 ditiupkan. Semua berisi hukuman-hukuman. 所以这第1到第6号就一一被吹响，就是所有的含义的里面的内容呢，就是关于审判。 Lalu waktu sangkakala ke-7 ditiupkan, bukan berisi hukuman, tapi berisi 7 cawan. 可是当第7个号被吹响的时候，里面的内容不是关于审判， Dan 而是关 masing-masing 于 cawan itu berisikan penghukuman. 7个碗，然后这7个碗呢，里面的内容就是也关于审判。 Jadi Bapak itu bisa melihat, jadi 1 seri turun, 1 seri turun. 所以 Hukuman semua terhadap dunia yang berdosa. 所以弟兄姐妹，我们能够看到这个审判会一一的为大家揭开。 Dan seluruh hukuman ini akan berlangsung dalam waktu 7 tahun. 所以这一系列的这个审判呢，将会发生在7年之间。 Dan 7 tahun ini punya satu nama, 这7年呢，就有一个名称， disebut Minggu ke-70 dari Daniel. 就是但以理第70个7。 Dan firman Tuhan juga menyebutnya sebagai masa tribulasi atau kesusahan besar. 神的话语也把它称为患难时期，或者是灾难时期，或者是大患难。 Nah, sekarang kita akan lihat 4 meterai yang pertama untuk pagi hari ini. 今天早上呢，我们就又来查考第4个印。 Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat anak domba. Anak domba ini adalah Tuhan Yesus. 我看见羔羊，羔羊指的就是主耶稣基督。 Membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari. 我看见羔羊揭开7印中的第一印的时候，就听见四活物中的一个声音如雷，说：“你来。” Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya
memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 我就观看见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来胜了又胜。 Kuda putih, orang yang duduk di atasnya pegang sebuah panah. 白马，然后坐在马上的人呢，拿着一个弓， Dan dia dikaruniakan sebuah mahkota. 然后呢，他被赐予一个冠冕。 Dan kita akan melihat apa yang dilambangkan oleh kuda putih ini. 我们要来看这白马象征着什么？ Karena ini berbicara tentang hal yang akan terjadi di akhir zaman. 因为这就说到在末世即将发生的事。 Yang menunggang kuda putih ini bukan Tuhan Yesus. 骑着白马的这一位不是主耶稣基督， Kita jangan merasa, oh kuda putih itu berarti Tuhan Yesus. Bukan. 我们不要认为说白马那肯定是主耶稣了，不是的。 Karena semua kuda ini melambangkan penghukuman bagi dunia berdosa. 因为所有的马都是象征着对这罪恶的世界的审判。 Kuda putih ini akan membawa penghukuman bagi dunia. 这白马即将带来审判给予这个世界。 Kuda putih ini melambangkan apa? Kuasa untuk menang atas seluruh bumi, seluruh bangsa di bumi untuk menciptakan perdamaian dunia. 这匹白马和那位得着冠冕的骑士呢，象征着一种能够战胜地上的万国，并带来世界和平的权势。 Kita berpikir, bukankah perdamaian dunia itu hal yang baik? Kenapa dibilang itu sebagai bentuk penghukuman? 我们也许会疑问说，不是世界和平不是很好的事情吗？为什么把它列为审判呢？ Jawabannya karena yang membawakan perdamaian ini adalah antikristus. 答案就在于把这和平带来的是那一位敌基督。 Perdamaian yang semu yang hanya bersifat sementara, tapi perdamaian yang sesungguhnya adalah kontrol penuh oleh antikristus atas seluruh bangsa di dunia ini. 虚假而且暂时性的世界和平，其实真正发生的就是这敌基督100%的控制了这个世界。 Dikatakan kepada antikristus ini dikaruniakan sebuah mahkota setelah Stefanus. 这里说到，对于这敌基督呢，就赐予了一个冠冕。 Jadi bukan dia sendiri yang punya kuasa, Tuhan Allah yang memutuskan untuk berikan dia kuasa ini. 所以呢，这权柄呢，不是来自他自己，而是神，我们上帝所赐给他的。 Dia akan menjadi diktator dunia ini, menguasa tunggal atas dunia ini. 他将成为这世界上独一无二的一个掌权者。 Tuhan berikan dia kuasa 神赐给他权柄， untuk menunjukkan ketika manusia begitu berkuasa dan bebas menggunakan kekuasaannya, betapa bejatnya dan berdosanya manusia itu bisa. 神赐给他这个权柄的目的，就是让我们看到，当人类有那无限的权柄的时候呢，他会堕落到什么程度？ Dan antikristus ini dikatakan memegang sebuah panah. 这位敌基督呢，就说到他拿着弓， Katanya lebih tepat sesungguhnya adalah busur. 华语翻译得很准，弓。 Ya, jadi ada busur, ada anak panah. 所以有弓还有箭， Yang dia pegang itu bukan panah tajam, tapi adalah busurnya. 他所拿着的不是箭，而是弓。 Dan kita melihat penunggang ini, dia tidak pegang busur, tak ada anak panahnya. 所以我们看到这位骑士呢，他有拿着弓，可是却没有箭。 Ini adalah bahasa simbolis. Apa maksudnya?
这是一个象征性的画面，到底是什么意思呢？ Dia punya sebuah senjata, tapi sebenarnya itu bukan senjata yang bisa membunuh, karena tak ada anak panahnya. 它有一个就是武器，可是这个武器却无法夺掉人的性命。 Dan hal ini melambangkan bahwa kekuasaan yang akan dia peroleh itu tidak dia dapatkan dengan cara kekerasan. 这个就是象征说，他所得到的权利呢，不是用暴力， Tetapi dengan menggunakan pengaruh, intimidasi, manipulasi global secara politik, ekonomi, dan agama. 可是却借着影响力、威势力以及在政治、经济、宗教层面上全球性操控的欺骗。 Pada awalnya, Antikris ini bisa menguasai dunia tanpa harus perang. 所以这位敌基督呢，开头的时候他能够不用用战争就能够控制的全世界。 Dia akan bisa membujuk dan pengaruhi seluruh dunia ini untuk menerima dia sebagai pemimpin mereka. 他能够说服全世界，接受他成为这世界的领袖。 Maka dikatakan bahwa dia akan maju dan mendapatkan kemenangan. 所以这里就说到他会得到战胜。 Nah, lalu meterai yang kedua, Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. 然后第二个印，我们这里说到， Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." 羔羊揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来。” Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. 就另有一匹马出来，是红马，骑在马上的得了权柄，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。 Di kuda pertama, Antikristus akan bisa menang dan menguasai dunia ini, memberikan perdamaian. 在第一匹马呢，就是这个敌基督，能够统治全世界，不用有战争，然后有世界和平。 Tapi ketika kuda yang kedua keluar, yang merah padam itu keluar, dia membawa peperangan. 可是当这第二匹马出来的时候呢，这红马出现的时候，它就带来战争。 Karena firman Tuhan mengatakan dia akan mengambil damai sejahtera dari bumi ini. 因为上帝的话语这里告诉我们，他会夺去这世界上的太平， Dan bangsa-bangsa di dunia ini akan mulai saling membunuh. 然后这世界上的人类呢就会开始相杀。 So kita berpikir apa yang sedang terjadi. 我们就会来思想说，到底发生了什么事？ Bukankah dia sudah menguasai dunia dan memberikan perdamaian? Kenapa terjadi nantinya peperangan? Apa yang terjadi? 不是已经有世界和平了吗？为什么之后又发生了战争呢？ Nah, Daniel pasal 9 ayat 27 memberikan kita jawaban, penjelasan tentang perubahan mendadak tersebut. 但以理书9章27节，这里就会告诉我们到底发生了什么事情，使到这里会突然转变。 Di Daniel 9 ayat 27 dikatakan raja itu akan membuat perjanjian bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 在但以理书这里告诉我们，那位君王，他在1期之内，他必与许多人坚定盟约。 Nah, raja ini merujuk kepada Antikristus. Dia akan membuat perdamaian, janji dengan bangsa di dunia ini, khususnya dengan Israel. 这君王指的就是敌基督，他将与以色列盟约，就是和平的约定。 Dia akan bisa mempersatukan mereka dari semua agama dan bisa membuat mereka ini berdamai dengan Israel. 他将会把所有的宗教、所有的国家合一，然后这一些所有的国家也能够与以色列盟约。
Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. 在这7年半的之间呢，他就会在圣殿中的献祭停止。 Pada pertengahan 7 tahun itu, yaitu setelah 3,5 tahun dunia damai, apa yang akan dilakukan Antikristus? 所以在这7年的中间，就是这3年半过去之后呢，这位敌基督会做什么事呢？ Firman Tuhan bilang, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. 上帝的话语这里告诉我们，他必使祭祀还有贡献止息。 Nah, kedua korban ini adalah korban yang dilakukan di Bait Suci orang Israel. 这2个祭物就是在犹太人的圣殿里面所献上的献祭。 Artinya setelah 3,5 tahun hidup dalam damai, dia akan melarang orang Israel menyembah Tuhan. Hentikan korban. 所以当这3年半和平的3年半过去的时候，他突然间就停止以色列人来圣殿敬拜。 Di kitab Tesalonika mengungkap kepada kita, karena pada waktu itu Antikristus dia ingin disembah sebagai Tuhan di dalam bait suci ini. 为什么呢？就在帖撒罗尼迦那里告诉我们，这位敌基督他要求人类敬拜他，把他当成神来敬拜，就是在这圣殿里面。 Apa yang diinginkan oleh Antikristus ini di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang begitu jelek, begitu buruk, sehingga disebut sebagai di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. 这 Ya, jadi Antikristus ini dikatakan dia datang di atas sayap kekejian. Karena apa yang mau dilakukan, mau disembah sebagai Tuhan, adalah sesuatu yang sangat keji bagi Tuhan. 所以这敌基督所要求的就是被敬拜，对神的看法，这个是非常可憎的事。 Jadi kuda yang pertama putih, dia membawa perdamaian selama 3,5 tahun. 所以第一匹马呢，它就带来3年半的和平。 Lalu datanglah kuda yang kedua yang merah padam, ya, dan dia membawa perang. 然后这第2匹马就来到，它就带来战争， Karena Antikristus akan secara terbuka memusuhi Israel. 因为这位敌基督将会公开的与以色列对敌， Dan bangsa-bangsa itu juga akan terbuka menentang Israel. 然后其他的列国呢，也将与以色列征战。 Dan di antara bangsa-bangsa itu sendiri pun tidak bisa akur. Makanya firman Tuhan bilang, mereka saling membunuh. 所以在其他的国家，这些其他的国家，他们之间也不能和平。所以上帝的话语这里说到，他们互相残杀。 Itu akan menghakimi dunia ini dengan membiarkan mereka itu muncul perang di sana sini. 所以上帝将会惩罚这所有的国家，就是他们之间会互相征战。 Dikatakan kepada mereka dikaruniakan sebilah pedang yang besar. 所以一把大刀将赐给他们。 Intensitas peperangan itu akan sangat luar biasa. 这个战争的会非常的剧烈。 Jadi bukan hanya sekedar huru hara, tapi ini akan menimbulkan kehancuran sosial yang sangat besar. 不单单只是小小的战争，可是非常大的战争。 Lalu mentera yang ketiga di Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. 然后第3个印就是启示录6章5到6节。 Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar nafas yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 羔羊揭开第3印的时候，我听见第3个活物说：“你来。”我就看见，竟有一匹黑马，骑在马上的，手里拿着天平。 Di kuda yang ketiga warna hitam, orang yang duduk itu pegang sebuah timbangan. 所以呢，这第3匹马是黑色的马，然后这骑士呢手里拿着天平。 Ada yang mau dia timbang.
就是他会来评估什么呢？ Makanan tidak akan berlimpah-limpah. 就是食物不足够， Semua harus diukur, dijatah. 所有的东西都会好好的去分配。 Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. 我听见在四合屋中间，似乎有声音说：1000银子买1升麦子，1000银子买3升大麦。酒和油和酒不可糟蹋。 Kuda hitam ini melambangkan kelaparan, krisis ekonomi pada akhir zaman. 这匹黑马呢，象征着末世将临到全世界的饥荒与经济危机。 Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, apa yang dia masukkan ini? 这里说到1000银子买1升麦子，1000银子买3升大麦，到底是什么意思呢？ Kata yang diterjemahkan secupak, ini artinya adalah jatah harian, jatah makan harian seorang dewasa. 这里1升的意思就是成年人1天的基本口粮。 Sedinar, 1 dinar, itu adalah upah pekerja harian. 1000银子就是一个成人1天工作的工价。 Jadi secupak gandum sedinar itu maksudnya apa? 所以1000银子买1升麦子是什么意思呢？ Seorang pekerja, setelah dia bekerja 1 hari, dia dapat gaji harian ini. 所以一个工人他劳苦了1天，他就得到这个工钱。 Kalau dia beli gandum, gandum yang dia peroleh hanya cukup untuk makanan 1 orang dewasa. 如果他把这个1000去买麦子，那只足够1个人吃。 Tapi kalau dia beli jelai, itu cukup untuk 3 orang. 可是这1000银子呢，如果他使用去买大麦，那就足够3个人吃， 3 cupak jelai sedinar. 因为1000银子买3升大麦， Berarti makanan itu sangat mahal sekali. 意思就是说食物非常的昂贵。 Seorang pekerja punya 1 keluarga. 一个工人，如果他有一家人要养， Upah dia sehari, kalau mau makan gandum, hanya 1 orang bisa makan. Istri, anak tak bisa makan. 所以他拿到的工钱，如果他要吃麦子，那只足够他1个人吃，他的妻子、他的孩子就没东西吃。 Tapi kalau makan yang lebih rendah kualitasnya, makan jelai, 3 orang bisa makan. 可是如果他愿意买比较没有那么好的大麦，那就足够3个人吃。 Mungkin dia, istri, 1 anak 也许就他 bisa makan. 妻子还有1个孩子能够吃。 Kalau anaknya lebih dari 1, berarti yang kedua, ketiga, keempat semua tidak bisa makan. 如果他孩子超过1个，如果比如说有4个的话，那第2、第3、第4的孩子就没得到东西吃。 Tuhan akan menghakimi dunia ini dengan kelaparan. 所以神将用饥荒来审判这个世界。 Peperangan mengakibatkan makanan itu menjadi sangat-sangat terbatas. 战争使到食物非常有限， Sangat terbatas, dia menjadi sangat mahal. 因为有限，所以价格就非常昂贵。 Tapi firman Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. 所以上帝的话语却这里提醒我们，油和酒不可糟蹋。 Ini sangat menarik. 非常有趣。 Gandum jelai sangat terbatas, jadi mahal. Tapi Tuhan bilang, untuk minyak, untuk anggur, itu jangan dirusak. Biarkan tetap ada. 所以这里非常有趣，因为麦子还有大麦非常有限，非常贵。可是神这里却说到油和酒不可以糟蹋，不可以被糟 Kemurahan 蹋。 Tuhan, masih ada yang disisakan. 这就是神的恩典。 Kalau kita lihat lagi yang keempat, Wahyu pasal 6, 7 dan 8. 我们来看第4印，
Ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. 羔羊揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来。”我就看见有一匹灰绿色的马， Hijau kuning itu adalah warna mayat. 灰绿色就是尸体的颜色。 Dan firman Tuhan bilang yang menungganginya bernama maut, kematian. 上帝的话语这里告诉我们，骑在马上的名字叫做死， Dan kerajaan maut mengikutinya. 阴间也随着他。 Kuda ini akan melambangkan kematian sangat besar atas penduduk dunia ini. 所以这匹马呢，就象征着有在这个世界上发生许多的死亡。 Dan Bapak Ibu, berapa yang akan mati 弟兄姐 ketika 妹， kuda yang keempat ini keluar? 弟兄姐妹，当这第四匹马出来的时候，大概有多少的人会死亡呢？ Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. 上帝的话语这里说到，有权并赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫，并地上的野兽，杀害地上1/4的人。 Ini baru penghakiman seri pertama. 这只是 Masih di meterai. 这单单只是第一系列的审判，就是在这个印。 Belum masuk ke seri sangkakala, belum masuk ke seri cawan. 还没有进入这个公的系列，号的系列，也还没有进入这网的系列， Ya intensitas penghakimannya itu akan terus meningkat sampai ke cawan. 会越来越激烈。 Tapi kuda yang keempat ini saja akan membawakan kematian 1/4 daripada penduduk bumi ini. 可是这第四匹马呢，就会带来这世界上1/4的人口的死亡。 Tentu kita tidak tahu ketika hal ini terjadi, penduduk bumi itu sesungguhnya berapa jumlahnya. 但我们不知道，当这件事情发生的时候，世界上的人口到底是有多少？ Tapi kalau kita hitung dengan jumlah penduduk pada saat ini, ada 8,2 miliar penduduk dunia. 可是我们如果按照现在世界上的人口来计算呢，现今的人口的人数有82亿人口， Itu berarti akan mati adalah 2 miliar tambah 50 juta. 所以死亡的人数呢1/4就是20亿5千万。 Ya 1/4 penduduk dunia kita akan binasa ketika kuda keempat itu keluar. 当这第四匹马出现的时候，那世界上的人口1/4将会死亡。 Dan kita berpikir, apa yang akan menyebabkan begitu banyak manusia mati pada saat tersebut? 我们也许就会思想，为什么在这世界上会有这么多的人会死亡呢？ Dan firman Tuhan bilang yang pertama itu adalah peperangan. 上帝的话语这里告诉我们，首先就是战争， Yang kedua itu adalah penyakit menular. 第二就是瘟疫， Dan ketiga itu kelaparan. 第三就是饥荒， Dan keempat itu adalah terkaman binatang-binatang buas. 第四就是地上的野兽。 Ya, perang dunia yang akan terjadi akan membunuh orang begitu banyak pada masa tersebut. 所以当时发生的战争呢，将会使这么多的人死亡。 Sebagai bayangan saja ya, pada saat perang dunia yang kedua yang sudah berlalu, itu melibatkan 80% daripada populasi dunia kita ini. 我们来看，就是刚刚过去的第2世界大战呢，就覆盖了这世界上80%的人口。 Dan masa kita sekarang dan ke depan dengan persenjataan yang begitu mengerikan, maka kematian itu jumlahnya dah besar-besaran. 所以在我们现在的武器呢，这么先进的武器，如果发生战争，那死亡的人数将会非常的大。 Penyakit menular 5 tahun lalu telah
menyadarkan kita bahwa satu penyakit itu bisa menyakiti satu dunia. 5年前发生的瘟疫，使到我们醒悟到，原来一个疾病就能够杀害这么多人。 Kalau muncul satu penyakit yang jauh-jauh lebih mematikan pada saat itu, maka akan sangat banyak yang akan mati. 如果当时发生了更严重的疾病的瘟疫呢，那死亡的人数肯定会更多。 Kematian karena kelaparan akibat peperangan itu juga akan sangat banyak. 然后因为战争的死亡也会非常多。 Dan kita mungkin berpikir, kenapa firman Tuhan bilang ada juga yang mati karena diterkam binatang-binatang buas. 我们也许会疑问说，为什么上帝的话语告诉我们，也有人因为被野兽袭击而死亡？ Dan saya coba cari informasi. 然后我就去查询， Pada masa kita sekarang ini, apakah manusia masih mati dimakan binatang? 在我们现今的时代，是否还有人类因为野兽的袭击而死亡呢？ Ya, dan kita lihat ternyata pada masa kita modern ini pun manusia itu bisa mati dalam jumlah yang banyak karena diterkam oleh binatang. 原来在我们这个现代的时期，也会有许多人因为被野兽袭击而死亡。 Ada kisah di Kenya, 2 ekor singa membunuh sekitar 100 orang. 就是在肯尼亚呢，曾经发生有2只老虎吞噬了大概100人。 Di India ada seekor harimau betina menewaskan 436 korban manusia. 在印度呢，曾经发生有1只母老虎，杀害了436人。 Lalu di daerah Afrika, 然后在 ratusan hingga ribuan orang mati karena dimakan singa dan buaya. 然后在非洲呢，上百人甚至到上千人，被老虎还有鳄鱼所吞噬。 Barangkali kontribusi kematian karena binatang ini tidak akan sebesar karena sakit penyakit, kelaparan atau perang. 也许被野兽袭击死亡的人数呢，不比这个瘟疫造成的死亡更大。 Tapi petunjuknya itu adalah kondisi dunia pada saat itu yang begitu kacau ya, kelaparan, perang, ya, penyakit itu sepertinya akan membuat dunia binatang itu kacau. 可是呢，当时就是有战争、有饥荒，使到这个动物的世界也会混乱， Sehingga mereka akan menjadi begitu liar dan akan juga menjadi pemangsa manusia. 使到他们也来吞噬人类。 Tapi Bapak Ibu kita melihat 4 ekor kuda ini, apa yang dia lambangkan? 所以我们看这4匹马，它所象征的是什么？ Melambangkan penghakiman Tuhan atas dunia berdosa ini. 象征神对这罪恶的世界的审判。 Dengan membiarkan dunia ini dikuasai oleh seorang antikristus, seorang diktator. 就是使到这个世界被敌基督这个独裁者所的兴起，被他统治， Dengan membiarkan manusia bangsa-bangsa itu saling berperang, saling membunuh. 使到世界的人就是互相杀害， Dengan membiarkan munculnya kelaparan dan krisis ekonomi. 然后发生饥荒，发生经济崩溃， Dan kemudian membiarkan munculnya sakit penyakit, ya, dan kelaparan, perang, dan terkaman dari binatang buas. 发生这些瘟疫、饥荒、战争，还有野兽。 Nah, ini adalah 4 penghakiman yang pertama terhadap dunia ini. 这个就是第4个最初的对这个世界的审判。 Jadi yang akan datang bagi dunia kita ini adalah tempat yang sangat-sangat menakutkan.
所以我们这个世界的未来会成为一个非常恐惧的地方。 Dan kita harus bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan akan mendatangkan penghukuman yang sedemikian dahsyat terhadap dunia kita ini? 然后我们就会去，也许会去思考，为什么神会给这个世界带来这么激烈的审判？ Kita hidup di dunia yang berdosa dan kita menjadi kebal. Tidak bisa lagi merasakan betapa bejatnya dosa umat manusia. 我们活在罪恶的人类当中，然后我们已经没有这个敏锐的这个心，能够去察觉到罪恶的存在。 Tapi Tuhan Allah kita adalah Maha Kudus. 可是我们神却是圣洁的神， Dan dia bisa merasakan betapa jahatnya kejahatan umat manusia ini. 他能够感觉到人类是多么的堕落，多么的败坏。 Dan semua kejahatan ini harus diganjar 所以 dengan hukuman yang 这些 setimpal. 罪恶应该就是给予相等的审判。 Jadi kedahsyatan penghakiman akan datang itu harus membuat kita sadar bahwa Tuhan memandang dosa-dosa di antara kita umat manusia ada sesuatu hal yang begitu buruk bagi dia. 所以使到我们应该看到未来的神的审判的激烈性，我们应该又醒悟到这个罪恶是多么的沉重。 Manusia menolak Tuhan masa sekarang, 在现今的时代，人类拒绝神， menolak firman Tuhan, 拒绝神的话语， tidak beribadah, tidak mau ikuti firman Tuhan. 不要敬拜，也不愿意顺服神的话语。 Dan kita pikir itu biasa saja. 我们却认为这是无所谓。 Tapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan akan menghukum manusia demikian, kita menyadari bahwa sikap kita menolak Tuhan itu bukanlah hal yang biasa bagi Tuhan. 可是我们看到神对这个世界的审判的时候，我们就会醒悟，原来我们的罪不是无所谓的。 Segala jenis dosa seksual yang berkembang pada masa sekarang, 现今时代所有性方面的罪恶， ya, percabulan, perzinahan, pornografi, aborsi, kekerasan, penghancuran rumah tangga, 淫乱、性偏差、充斥、奸淫、事情、堕胎，以及对家庭程序制度的毁坏。 hal-hal yang manusia lakukan inilah yang akan mengakibatkan penghukuman yang dahsyat pada waktunya nanti. 这些人类所做的罪恶，就会造成那漠视神对这个世界上的审判。 Dalam hubungan antar manusia, tamak, korupsi, penipuan, ketidakadilan, penindasan, kebohongan, manipulasi melalui media. 然后在社会层面呢， Yeah. 到处可以见到贪婪、腐败、欺诈、不公义、欺压、大规模的谎言，Kebencian, 以及在媒体上的操控、 kebencian, iri hati, dendam, dan saling menghancurkan. 仇恨、嫉妒、报复，彼此毁灭。 Dan manusia di dunia ini tidak hanya menganggap semua ini hal-hal biasa, legal, dan dirayakan. 世界上的人不单单只是把这些事情当成无所谓，他们甚至非常喜悦这些事情， Bangga bisa hidup seperti ini. 他们非常的自豪能够活在当中， Para DG itu namanya merayakan dosa. 他们就是庆祝罪恶。 Dan kita berpikir itu biasa-biasa saja. Memang sudah seperti ini manusia. 我们认为这是平常而已啊，人类本来就是这样啊。 Sampai kita melihat Tuhan menghukum dunia ini dengan begitu keras karena manusia hidup seperti itu. Maka kita menyadari dosa-dosa demikian di mata Tuhan itu tidak biasa. Tuhan sangat membenci semua dosa-dosa demikian. 当我们看到上帝如何惩罚这些罪恶，我们才醒悟到，原来这些罪恶不是无所谓，而是神是何等的憎恶。 Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat keempat ekor kuda ini dan penghukuman yang mereka lambangkan, 所以弟兄姊妹，当我们看到这第4匹马，
这四匹马，然后他们所象征的审判， Kita harus berpikir, bagaimana saya hidup 我们应该要去思考，我到底是如何过着我的生活。 dosa-dosa seperti yang saya lakukan, seperti orang dunia lakukan. Ternyata inilah yang nantinya akan mendatangkan penghukuman yang sedemikian mengerikan. 我所犯的罪，就好比那一些世界上的人所犯的罪一样，到时候就会带来神的惩罚。 Maka kita orang Kristen harus sadar bahwa saya harus meninggalkan dosa-dosa demikian. 所以，我们基督徒应该有醒悟，我应该有离开这些罪恶。 Karena dosa-dosa ini ternyata sangat-sangat menakutkan. Penghukumannya itu dahsyat sekali. 因为这些罪恶是非常的可怕， Jadi kita belajar hidup dengan kudus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. 所以我们要学习过着圣洁的生活，因为这就是神的旨意。 Jadi Bapak Ibu, 所以弟兄姐妹， bila kita periksa diri kita sendiri, kalau masih ada dosa yang kita lakukan, kita harus bilang, Tuhan bantu saya untuk bertobat. 因为我们去审查自己，如果我们还犯罪，还活在罪恶当中，那我们应该有悔改。 Setiap kali kita mau berbuat suatu dosa, kamu harus ingat, dosa inilah yang akan mendatangkan hukuman yang berdasar terhadap dunia pada waktu nanti. 每当我们想要去犯罪，那请大家记得，这罪就会到时候在末世的时候带来这个世界的审判。 Dan kita harus bilang, saya tidak mau jadi bahagian daripada dosa yang akan begitu mengerikan. 所以我们就应该说到，我不愿意成为那这么可怕的罪恶的一部分。 Jadi pagi hari ini, hal pertama kita mengerti apa yang dilambangkan oleh keempat kuda ini. 所以今天早上我们就理解到这四匹马所象征的是。 Kedua, biar hati kita ini ditakutkan. Di- Ditakutkan. 第 Tak 二， boleh berdosa. Karena dosa dunia ini ternyata begitu mengerikan penghakimannya. 第二呢，愿这些审判使到我们心里产生恐惧，因为罪恶原来是多么的可怕。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 愿神帮助我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Bapa Surgawi, 我们在天上的圣天父， bukakanlah hati dan pikiran kami, 愿主敞开我们的心思，我们的意念， agar kami bisa merasakan, bisa menyadari betapa berdosanya dosa di hadirat-Mu. 直到我们能够察觉到，能够醒悟到我们的罪恶是何等的深重， Betapa menakutkan penghakiman yang akan menimpa dosa dunia ini. 这未来对世界罪恶的审判是多么的可怕。 Maka kami juga akan membenci semua dosa dan hidup dengan benar di hadirat-Mu. 直到我们也厌恶罪恶，然后在主面前过着圣洁的生活。 Tuhan Yesus, bantulah semua umat-Mu ini. 主耶稣，求你帮助你每一位子民。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。